Jadi perempuan ada anak hak soleh, tapi perempuan tak mati lagi, jangan risau. Waktu hidup pun mereka doa, kita wafat nanti pun mereka doa. Jangan doa mati. Doakan kebahagiaan kita. Hak ni hak pertama kita ada. Jadi anak hak ada ni kita perbetulkan dia, biar dia jadi satu aset bila kita dah menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dah bincangkan pada bulan yang lepas bagaimana sedekah jariah. Perempuan buat sedekah jariah, mewakafkan banyak. Kalau buka akhbar kan, wakaf untuk sekolah tahfiz, wakaf untuk masjid. Ni kuliah perempuan ni saya nak habaq ni kan. Mic hari ni rosak dah. Kalau perempuan banyak duit, beli satu mic, bagi pada Cik Samsul, kata setiap kali kuliah bagi guna hak ni. Perempuan akan peroleh ganjaran pahala setiap kali ada kuliah. Paksi, tapi jangan tak main pula. Aku dah bagi mic, pahala masuk banyak. Ini satu pada kaedah bagaimana kebajikan itu untuk kita peroleh. Dan yang kita nak fokus pada hari ini, al-ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat pada orang yang belajar dengannya. Maka Tuan Haji Muhammad Saman ini hari ini alhamdulillah, dia mendapat kebajikan yang sangat banyak. Tidak melalui kita pun, orang-orang yang lain pun dah buat benda yang macam ni. Jadi sebab tu seronok. Kalau perempuan ada kelebihan, tulislah, kongsilah. Jangan duk sorok-sorang kan. Kalau pandai menjahit, bagi ajak orang lain menjahit. Kalau pandai mengaji, ajak orang lain mengaji. Jangan kita simpan seorang pasal kita nak rasa kita hebat, ataupun kita nak jadi tumpuan. Orang kalau nak main, dia mesti nak buat ni, mesti dia main rumahku. Kita suka simpan macam tu, akhirnya mati seorang-seorang, ilmu tu pun hilang berkubur macam tu ya. Jadi buat macam apa ulama yang kita baca ni Tuan Haji Muhammad Saman. Baik, hari ini kita masuk kuliah kita yang pertama pada muka surat yang keempat. Dalam akidah tauhid, bawah sekali itu kenyataan mabadi yang 10. Kenyataan ini apa? Pengajaran, pembelajaran, pengetahuan tentang asas yang 10. Jumpa tak muka surat 4 bawah sekali. Minta maaf lah, tak ada meja dah. Boleh tulis letak atas paha ni. Nasib baik apa Cik Sabtu dia putus step besar ni. Kalau dia buat kecil tu, habislah kita. Okey. Kenyataan mabadi yang 10 maknanya asas yang 10 dalam ilmu tauhid. Makcik jumpa makcik? Jumpa? Duk pusing kiri pusing kanan, sekejap kita balik. Okey. Mabadi ni apa? Mabadi ni asas. Maknanya dalam menuntut apa-apa ilmu, yang 10 perkara ni kita kena tahu awal-awal. Supaya apa? Perjalanan kita menuntut ilmu ni bermula dengan jalan yang betul, berakhir dengan penemuan yang betul. Maka sebab tu nak tak nak, semua ulama ketika dia menulis buku, dia akan menggariskan panduan bagaimana nak mengaji ilmu ni. Maka yang 10 ni apa? Dibacakan soalan. Sin tu maknanya soalan, soal. Manakah yang dikatakan mabadi yang 10 pada ilmu tauhid itu? Maka ulama ni dia mudah nak bagi kita senang. Dia bagi soalan, dia jawab sendiri. Okey, saya bagi soalan kat tuan-tuan perempuan, lagi kita jawab nah. Baik. Jim tu maknanya jawab. Mabadi yang 10 itu iaitu hadnya. Hadnya maknanya apa? Pengertiannya ataupun maksudnya. Maknanya apa maksud ilmu tauhid? Ni kita akan belajar nanti. Maka kenapa dia pun nama had? Had ni maknanya sempadan. Sempadan makna apa? Ruang lituk. Ilmu tauhid ni hak mana? Supaya kalau kita mengaji tauhid, kita tak pergi bab fiqh. Supaya kita mengaji tauhid, kita tak masuk bab tafsir. Supaya kita mengaji tauhid, kita tak kacau bab-bab yang lain. Maka nak tak nak, tuan-tuan perempuan, kita kena ngaji had dia, pengertian dia. Maka tauhid dia ada had-had yang tertentu. Kita takkan ajak pergi jauh. Okey. Yang kedua, yang itu had dia pertama. Yang kedua, maudhu'nya. Maudhu' ni maknanya apa? Hantarannya. Ini orang Kuala lah ni. Bahasa kita belah utara ni dipanggil isi kandungannya. Maudhu'nya, hantarannya. Maknanya yang paling penting dalam ilmu tauhid hak ni lah. Maudhu'nya ataupun hantarannya. Macam ni lah kalau kita pinang anak orang kan, kita pinang anak ni nak nikahkan, kita tanya tak bila
Tanya tak siapa, tanya tak mas kahwin? Tak, jarang kita tanya. Hak paling mula kita tanya, hantarannya berapa? Tak. Kenapa hak tu paling penting bagi orang Melayu? Kan, hak orang Islam ni patutnya mas kahwinnya berapa? Kalau mas kahwinnya mahal, kita pakat turunkan sikit. Ya, sebab sebaik-baik perempuan itu yang rendah maharnya. Rendah ni makna apa? Rendah bukanlah tu tak nak memudahkan satu perkahwinan. Hak ni perempuan ada anak ni kan, jangan payah-payahkan perkahwinan. Sebab perkahwinan ni mudah perempuan. Satu benda yang asalnya haram, tapi Allah bagi halal dalam tempoh berapa minit? 3 minit. Aku nikahkan kau Ali dengan Fatimah bin Atan dengan mas kahwinnya RM100. Aku terima. Sah. Ada 3 minit tak? Tak sampai. Maknanya yang haram tu Allah nak bagi halal tak sampai seminit. Tapi mai orang bagi susah, dia buh antara 10,000. Nak bagi susah, dia bubuh lagi paling tinggi. Nak bagi susah, syarat ada degree. Nak bagi susah, kena ada kereta. Hang tak ada kereta, jangan pinang anak tu. Hang kalau rumah setakat 2 bilik, rumah kos sederhana, tak sah duk harap dapat anak tu. Hak ni hak bagi susah, berdosa. Ya, menyusahkan sesuatu yang mudah. Ya, maka bagi pi kahwin lah. Sebab apa tuan-tuan perempuan yang dirahmati, jauh kita pi, kita antara ni marah lagi. Ya, tapi nak habaknya hari ni perkara tu perempuan, kita tak boleh kawal anak kita. Kalau anak perempuan ada kat universiti, ada kat luar negeri, nah, macam mana nak kawal benda ni? Dia akan jumpa juga tiap-tiap hari. Maka kalau dia minta sekali telefon mak nak menikah, bagi pilah, bagi menikah. Ya, daripada berlaku dosa-dosa yang kita sendiri akan tanggung sama, baik laksanakan satu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia ada bab perempuan. Saya masuk sikit bab ni sebab banyak perkara. Dia anak lelaki yang menikah dengan anak perempuan, selagi tidak duduk bersama, tidak wajib nafkah padanya. Faham tak? Macam ni. Puan ada anak lelaki duduk di Universiti Melaya. Yang puan ni ada anak perempuan duduk di Universiti Melaya. Mereka duduk jumpa tiap-tiap hari. Dosa tak? Dosa. Duduk makan sama, naik motor sama, duduk berdating sama. Macam mana nak bagi tak dosa? Nikahkan dia. Dengan syarat hampa jangan duduk serumah. Tak apalah kan. Jadi bila tak duduk serumah, maka nafkah tidak wajib lagi pada suami. Dia duduk asrama dia, hak suami ni duduk asrama dia. Sekali lagi hampa nak jumpa satu happy lah kan? Maka dia mengelak daripada berlakunya dosa. Bila jadi nafkah wajib? Bila dia tinggal sebumbung. Dia nak duduk dalam van, rumah van kan. Hak tu baru nafkah tu jadi wajib atas suami. Selagi duduk berasingan, dia tidak lagi jatuh pada hukum wajib. Jadi kalau perempuan, tuan-tuan ada anak yang kita rasa payah budak-budak ni nanti, maka keluarkan dia daripada jalan yang haram, pergi kepada jalan yang halal. Ya. Kalau tak aku nak nanti hampa nikah lagi beranak dah tak reti apa, tak boleh nak mengaji, jangan bagi beranak. Kan pandai-pandai pilah. Itu ejen sendiri, saya tak tahu lah. Baik. Hak tu yang kedua, hantarannya, maudhu'nya, maknanya ilmu tauhid dia ada intipati ataupun apa saya kata, isi kandungan yang paling utama. Itu nombor 2. Yang ketiga, wadi'nya. Ya, dengan baca wada'nya, wadi'nya. Ni bahasa Arab kan, tapi dia tambah Melayu. Maudhu'nya, baik tu haji ni kan, dia campur bahasa Arab jadi bahasa. Ya, wadi' ni mana apa? Yang menghantarkan dia. Siapa yang memulakan pengajian ilmu tauhid ni? Siapa hak mula hantar sekali? Siapa yang melaraskan dia? Siapa yang tulis dia? Siapa yang bawa ilmu ni pada masyarakat manusia? Pak ni pun kita akan belajar. Yang keempat, ismuhu. Ismuhu dia tak bawa ismunya pula nah. Ismuhu. Ismuhu ni maknanya apa? Namanya. Nama, ya. Namanya. Ya, kita panggil kat sini ilmu tauhid. Setengah tempat dipanggil ilmu aqidah. Setengah tempat dipanggil ilmu sifat 20. Setengah tempat dipanggil ilmu usuluddin. Apa pun namanya, dia merujuk kepada ilmu ni lah. Hak ni pun kita akan bincangkan dia nanti nah. Baik, yang ketiga. Berapa dah? Keempat. Yang kelima, ghayatuhu. Itu bahasa Arab nah, ghayatuhu. Ghayatuhu maknanya apa? Tujuannya.
Apa tujuan mengaji ilmu ni? Apa tujuan? Apa guna kita ngaji ilmu ni? Ke saja-saja berhabis berah ya? Tak, dia ada tujuan dia. Nanti kita jumpa ni. Ya? Royatuhu. Royatuhu. Tujuan. Royat. Bukan Kelantan. Kelantan dia royat. Royat di sini lain. Ini royatuhu. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang ke berapa dah? Nah, hukmuhu. Hukumnya. Hukumnya. Apa hukum mengaji ilmu ni pula? Wajib ke sunat ke makruh ke ni kita tengok nanti lah. Okey. Kemudian maqsuduhu. Maqsuduhu. Okey. Tujuan yang lebih besar. Maknanya yang paling akhir. Apa maksud daripada mengaji ilmu ni? Sampai datang mana kita akan bawa ilmu ni? Itu maksud. Royah ni maknanya tujuan yang pendek. Maksud ni yang paling last. Macam hari ni kita bekerja, tujuannya apa? Cari rezeki, cari nafkah, tangguh anak, tangguh isteri. Itu royah. Maksud daripada kerja nak apa? Kebaikan hidup di akhirat. Ni dia punya maksud dengan royah ya. Kemudian istimdaduhu. Istimdaduhu. Laju tak? Kalau lagi saya ulang balik ya. Istimdaduhu. Nak berbaris ya. Istimdaduhu maknanya diambil daripada mana? Ambilannya. Diambil. Maknanya ilmu ni Tuan Haji ni reka-reka sendiri ke apa? Atau diambil dari mana ilmu tauhid ni? Diambil daripada mana ilmu akidah? Maka pengambilan ini dalam bahasa Arab disebut sebagai istimdad. Ya. Duhu tu nya. Huhu tu nya. Kalau ambilan maknanya istimdad. Ya. Okey. Nisbatuhu. Nisbatuhu. Dan jangan baca nasab tuhu. Kalau nasab tuhu keturunannya. Nisbatuhu. Nisbatuhu maknanya bandingannya. Bandingannya dengan ilmu yang lain. Maknanya kedudukan ilmu ni dengan ilmu yang lain. Macam mana nisbahnya? Maknanya kalau kita bicara nisbah ilmu akidah dengan ilmu fiqh, duduk dalam mana? Siapa hak kena duduk nombor 1, siapa kena duduk nombor 2. Itu dipanggil nisbatuhu. Ya. Dan akhir sekali faidatuhu. Faedahnya. Ni tak payah terjemah, tahu dah nah. Manfaatnya. Apa faedah mengaji ilmu? Ilmu tauhid. Maka 10 perkara di muslimin-muslimat yang dimuliakan kita panggil dia dengan mabadi 10. Sebab tu kalau puan-puan tuan-tuan pernah mengaji ilmu yang lain, kitab yang lain, dia panggil mabadi asyara. Kan? Siapa pernah mengaji kitab risalah tauhid, hak dipih tu, ada mengajak kat mata Tok Mahat tu, hak tu depan kali dia bubuh mabadi ilmu tauhid. Dia panggil tiang seri. Maka samalah benda ni, ya. Okey. Kita masuk. Ya, soal. Apa dia? Jangan baca abdi ya. Yang pedih tadi jadi sindia nah. Apa dia? Apa dia hadnya ilmu tauhid itu? Maksudnya apa dia yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid? Hadnya ilmu tauhid itu pada lughah. Maksudnya ilmu tauhid pada bahasa. Lurah ni maknanya bahasa. Ya, bukan lurah. Apa ya dalam TV tu? Lurah tu bukan tu. Ni lurah. Ya, lurah ni maknanya bahasa. Dari segi bahasa ialah ilmu yang diketahui dengan dia bahwasanya sesuatu itu satu. Itu maksud tauhid. Tauhid dari segi bahasa ialah ilmu tentang satu. Ya. Hang ngaji apa? Ngaji tauhid. Apa maksud tauhid? Ilmu tentang satu. Satu apa? Tuhan. Apa maksud satu Tuhan? Sebab itu kita sebut Qul huwallahu ahad.
Ya, qul huwallahu ahad maknanya katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Kalau khitab ni maknanya kalau khitab itu untuk Muhammad, Nabi ni dah wafat. Maka dia untuk siapa pula? Dia untuk umat Muhammad. Kita lah hari ni orang kampung Bandar Baru kena katakan Allah itu satu. Kata dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk i'tiqad. Kena yakin bahawasanya Allah itu satu. Kemudian kata dalam bentuk macam mana? Perbuatan kita mesti menunjukkan Allah ini Tuhan yang satu. Kemudian kata dalam bentuk macam mana? Pengucapan. Kita kena ucap ya bahawa Allah ini Tuhan yang satu. Maka ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini ialah ilmu tentang Allah Tuhan yang satu. Jadi puan-puan yang dirahmati, tuan-tuan yang dimuliakan, qul huwallahu ahad. Kita sering baca. Kita baca tak lagi? Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Apa beza ahad dan wahid? Okey. Yang ni boleh translate ke? Boleh. Yang belah ada. Nampak tak? Tak boleh lagi tak? Kepala apa ni? Ada madam ni? Madam. Ada je tak? Ada tisu. Madam ni boleh. Ada tisu tak tisu? Orang perempuan selalu ada tisu. Amboi, banyak. Janji? Okey. Tak apa. Sekali sekala je pakai. Baik. Dengar tak? Belakang. Okey. Pertama kita ada perkataan ahad. Yang kedua kita ada perkataan wahid. Okey. Wahid, isnani, salasa. Ini dah mengaji belakang. Arba'ah cukup. Khamsah. Wahid 1 2 3 4 5. Ahad? 2 ada tak? Tak ada. Ahad tak ada. Ahad hanya jadi ahad saja. Tak ada ahad sani, tak ada. So ahad ni maknanya apa? Tunggal. Tunggal makna apa? Semua satu. Okey. Ma la saniyan lahu. Itu makna tunggal. Bila kata tunggal, tiada yang kedua baginya. Tiada yang kedua macam mana? Tak ada yang setanding dengan dia. So kita sebut Allahu Ahad, maknanya tak ada yang kedua daripada Tuhan. Kalau Allah itu qadir, okey, dengar sampai belakang lah. Tak ada yang lebih qadir daripada Allah. Kalau Allah itu berkuasa, qadir, tak ada kuasa kedua selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak ni kita panggil Ahad. Ya. Wahid apa pula? Wahid bilangan. Satu juga. Bilangan. Maka kita kata wahid, innahu, ni bahasa Arab, la yata'addadu. Innahu la yata'addadu. Sesungguhnya Allah itu tidak berbilang-bilang. Bila kita kata wahid, wahid ni dia masuk bilangan. Maka Allah ini tidak berbilang-bilang. Tak ada hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sampailah nombor hak berapa kita tahu. Maka kita sebut wahidun. Ya, sebab itu wa ilahukum ilahun wahid. Ya, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu, maknanya tidak ada bilangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Tuhan yang satu, maknanya tiada Tuhan yang kedua boleh mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. So ini perbezaan kita sebut ahad dan wahid. Maknanya kemantapan akidah ini kita bina dengan kefahaman yang ini, ya. Jadi dia tak sama. Ya. Kita sebut ahad, dia membawa satu maksud pengertian, ya, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita sebut wahid, kita menafikan ada hak nombor 2, nombor 3, nombor 4 selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Masyarakat Nasrani dia kata Tuhan ini ada 3, Trinity. Satu, the Holy Spirit. Satu, anak Tuhan, Jesus. Satu, Tuhan Allah. So Tuhan nombor 1, Tuhan nombor 2 dan Tuhan nombor 3. Maka kita kata pada apa pada mereka tu? Wa ilahukum ilahun wahid. Ya, tiada Tuhan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Ya, kalau kita kata ada orang paling hebat dalam dunia ni, seorang yang sangat pemurah, Bill Gates. Kenal Bill Gates? Jutawan komputer Microsoft. Dia sekali berderma pula. Menderma. Bersedekah lah bahasa kita. 2 bilion. 2 bilion kali derma. Kita RM2 pada dah. Yang pemurah gila tak? Pemurah. Tapi dia tak boleh menyamai pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pemurah Allah itu ahad. Dia je paling pemurah. Kerana apa? Allah, pemurah Allah, dia takkan habis. Perempuan Allah bagi pada kita nyawa, dia hilang nyawa tak? Tak nak hilang nyawa siapa? Kita. Dia bagi pada kita kesihatan, dia sakit tak? Dah. Kalau nak sakit balik siapa? Kita lah. Maka Allah memberi tanpa rosak apa-apa pada dia. Kita kalau duk kerja beri je, apa gunung pun habis untuk toki babi pun jual. Ini bahasa kita kan, jual kandang. Pasal apa? Kita bila ada boleh beri, boleh jadi pemberi. Maka itu maksud ahad dan wahid. Ini secara ilmiahnya kena dipahami macam itu. So bila kita baca qul huwallahu ahad, barulah kita resapi maksud tu tadi. Walaupun ringkas, solat nak paling cepat baca apa? Inna a'tayna qul huwallahu ahad kan. Macam saya waktu belajar dulu nak cari imam qul, senang lah. Masjid ni masjid paling pantas dalam dunia kan. Qul huwallahu ahad, inna a'tayna, selesai masalah. Tapi kalau kita baca hak tu pun dengan satu kefahaman yang jelas, kita menghayati bacaannya lebih bagus daripada hak baca sampai 1 jam. Ya, jadi hak ni nak faham maksud tu tadi, barulah memberi satu kefahaman yang jamma, dipanggil yang sangat-sangat mantap. Maka balik pada cerita kita ni tadi, maka ilmu tauhid ini dari segi bahasanya ialah ilmu dengannya kita mengetahui Tuhan yang satu. Kita mengetahui Allah itu satu. Maka sebut tauhid. Bab apa lagi? Tauhid kita dah tahu. Ini bab kita nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan, perkataan dan i'tiqad. Maka sebab itu bila kita suap je makanan, ada tak tauhid di situ? Ada. Tak mana tauhidnya? Bukan nasi itu yang kenyangkan. Dia ada kat situ. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kena-mengena Bismillah dengan apa? Kari mamak tadi. Hak ni saya nak abak ni. Ni nama hak kita, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim ni tadi. Kat mana? Ya Wahhab, Ya Razzaq, ya. Kita sebut Bismillah. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Ada berapa nama Allah? Maka Allah tak mendera kita supaya baca 99. Nak suap nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Apa jadi badan nasi? Nasi jadi sejuk, tangan jadi lengur. Maka Allah tak dera kita macam tu. Kata Nabi pada Sayyidina Ali, Ya Ali, Sammillah, sebutlah nama Allah. Maka sebut 2 aja cukup dah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi hakikatnya kita sebut 99. Bismillah dengan nama Allah yang 99. Kita ambil awal je Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka yang lain kita tak sebut. Sebenarnya ada Ar-Razzaq kat situ. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi dan rezeki. Ya, kemudian ada lagi Al-Wahhab, Tuhan yang sangat-sangat pemberi. Ya, maka kita panggil, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi, Engkaulah Tuhan yang menjadikan rezeki. Maka dengan rezeki ini aku hidup untuk bertaat padamu, Ya Allah. Itu maksudnya mentaatimu. Maka Bismillah yang kita baca tu, dia memberi satu maksud yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat dalam. Maka sebab tu jangan lupa baca Bismillah
setelah kita faham bismillah ni bukan sekadar adat kebiasaan nak melakukan satu-satu kerjaan dah, tapi merupakan satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita senduk je nasi, masuk je rezeki dalam mulut, rezeki ini datang daripada Tuhan yang namanya Ar-Razzaq tadi. Ya, kalau perempuan naik kereta baca bismillah juga. Apa ada kat situ bismillah? Ya, kalau tuan-tuan perempuan tak sedia enjin, kereta hidup dah. Baca pilah bismillah 100 kali pun enjin tak hidup. Kena juga sedia enjin, tapi kat situ ada Tuhan yang kita panggil dengan nama Al-Hafiz, Tuhan yang menjaga. Maka perjalanan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perbuatan kita, tuan-tuan puan-puan, kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sebab itu ilmu tauhid ini ilmu yang kita nak masukkan di dalam jiwa kita, supaya setiap perbuatan kita ni akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tauhid dia tak berlaku pada solat je dah. Tauhid dia tak berlaku pada ketika kita baca Quran je, bukan pada haji je dah. Dia berlaku pada semua kehidupan manusia, bermula daripada dia dilahirkan sampai dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah tuan-tuan puan-puan yang hilang dalam masyarakat kita ni tadi. Yang hilang pedoman dalam kalangan anak-anak kita kadang-kadang, ya. Sebab itu jadi masyarakat yang kalau kita pandang hari ini yang rosak, yang mencuri, yang macam-macam masalah. Kenapa? Tauhid ini dilihat ketika solat, tauhid ini dilihat ketika haji, tauhid ini dilihat ketika berpuasa. Dia tak nampak tauhid dalam hidup dia yang saban hari kita ini. Tauhid perempuan hari ini ada tak tauhidnya? Ya Hayyun, yakni Tuhan yang menghidupkan. Maka kita sedar kita ni hidup atas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa kita masih lagi nak melakukan kemungkaran pada Allah? Kerana bila kita sedar tauhid ni dia meresap dalam jiwa, jauhlah manusia tu daripada nak buat perkara-perkara yang rosak ni tadi. Maka sebab itu had ilmu ini dari segi bahasa pun, kalau kita dah faham dah patut badan dah, tapi kita nak jadi orang yang lebih alim, kita masuk dan pada istilah. Istilah ni istilah lah, istilah ilmu tauhidnya, iaitu ilmu yang membahaskan, ya, beberapa aqaid agama yang didatangkan dengan beberapa dalil-dalil yang yakin. Ini dalam konteks ilmiahnya. Ilmu tauhid apa? Ilmu yang membahaskan, ilmu yang nak membicarakan, ilmu yang nak membincangkan, atau nak bertanyakan, atau bersoal jawab pun tak jadi masalah. Beberapa aqaid, beberapa akidah dalam agama. Maknanya akidah dalam agama ni tentang apa? Pertama tentang ketuhanan, kita bincangkan dalam tauhid. Ya, yang kedua tentang kenabian, kita bincangkan dalam tauhid. Yang ketiga tentang imannya kita pada hari akhirat, kita bincangkan dalam tauhid. Dan perbincangan ini puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati, kita bukan bincang kosong dah. Kita cari dalil, kita cari bukti. Macam mana kita menyatakan akidah kita ni betul? Apa buktinya? Kenapa kita menyembah Allah? Ni yang sering saya tanya. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati, kenapa kita menyembah Allah? Kita sering jawab kerana Allah Tuhan yang berhak disembah, betul? Kenapa orang Jepun sembah matahari? Sebab tak ada orang Jepun. Ada orang Jepun mau jawab mari. Tak ada. Orang Jepun kata sebab matahari Tuhan yang berhak disembah. Kan? Kenapa orang sembah berhala? Dia pun kata kerana berhala lah yang layak disembah. Ya, apa lagi? Kenapa orang sembah pokok? Dia kata kerana pokok yang layak disembah. Sama tak jawapannya dengan kita? So di mana kebenarannya? Maknanya kita kata mereka salah tak? Kita kata mereka salah, mereka pun kata kita sedangkan kebenaran ni dia harus satu. Maka ini titik pertemuan yang harus dibincangkan balik. Dia tanya kita, hang sembah Tuhan Allah pasal apa? Kita jawab secara terang, Tuhan Allah Tuhan yang berhak disembah. Hang sembah berhala pasal apa? Dia kata berhala Tuhan yang berhak disembah. Dia kata kita salah, kita kata dia salah. Sampai bila pun takkan ada satu titik pertemuan yang mana satu hak betul. Maka akidah tauhid ini tuan-tuan, puan-puan, kita nak bina dalil-dalil supaya apa? Kita menjadikan Allah ni sebagai Tuhan yang benar.
kita boleh kongsi dengan orang yang menyembah lain daripada Allah. Maka dakwah ini akan kita buat, akan kita jalankan atas jalan ilmu. Kita tak kata kat dia pun. Kita tak kata apalah hang Tuhan hang besar ya. Kita kata apalah hang Tuhan hang pokok dah tua. Kita tak pernah kata. Sebab itu retorik. Retorik ni maknanya kita sengaja nak menyusahkan, bahkan nanti dia akan mengata balik pada kita. Maka sebab itu Allah ingatkan kita. Kata Allah apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kamu cerca orang yang menyembah lain daripada Allah. Jangan kamu cerca. Cerca ni pun kadang-kadang kita duk kata apalah apa ni, Tuhan macam tu pun tak pucik kan, misai melintah, hak tu apa sembah. Ya, sat lagi apa dia kata? Hampa lagi tu tak nampak apa pun. Kadang-kadang aku tengok dinding kan, tak lagi aku tengok tengah ni, dia akan kata, maka dia tak akan jadi satu kesudahannya. Maka kita kena cari jalan, kita bina dalil yang yakin kenapa Allah menjadi Tuhan yang berhak disembah. Ya, maka yang ini kita akan tengok. Ya, saya buat sikit ya, supaya sebagai bekal awal. Nanti yang terdepan ni kita akan jumpa lagi buat ni. Hak ni puan-puan, hak ni secara akli ya. Metod ni apa bahasa kita? Cara pengkaedahan dalam pengajian ini saya bawa secara akliyah. Maknanya kita gunakan akal ni semaksimum mungkin supaya sampai satu peringkat kita bina dalil akli. Kenapa kita menjadikan Allah Tuhan yang berhak disembah. Tuan-tuan puan-puan dah mengaji lama dah dalam kaedah yang lain. Cuma saya bawa je dalam kaedah hak ni. Kalau rasa boleh terima kita pakai. Kalau rasa tak boleh tak ada masalah. Sebab ini kaedah akal saja. Ya? Baik. Nampak belakang ni? Sungguh tak? Ke depan sikit, tak ustaz tarik ke depan. Saya macam tak percaya je umur dah 60 juga boleh nampak ni. Tarik ke depan. Okey. Baik. Oh. Okey. Siapa nak pahala banyak pergi sedekah ni. Apa? Whiteboard. Besar sikit. Tiap kali ada orang tulis dapat pahala. Okey. Hak ni secara akli ya, saya sering bincangkan benda ni. Berapa Tuhan hak tuan-tuan jumpa dalam hidup? Orang Islam Tuhannya Allah. Betul? Orang bukan Islam matahari. Macam-macam. Saya ambil yang biasa. Matahari. Tekun tadi. Okey. Orang sakai busut. Berhala. Berhala. Busut. Busut orang sakai pokok. Pokok. Ini pengkaedahan metod akal saja. Ya. Kalau rajin buka internet suruh anak cari banyak sangat. Sampai ada 1,700 lebih Tuhan dalam dunia ni. Ya. Ni kalau rajin cari. Tapi tak payah duk carilah. Kita bagi faham ni. Baik. Dalam semua ni orang Islam akan kata Allah Tuhan yang betul. Orang Jepun dia kata matahari betul. Orang Buddha dia kata berhala betul. Orang asli dia kata busut. Tahu busut? Pokok, siapa kata pokok? Dah tak tahu. Orang India selalu bantu. Okey, busut ni orang-orang nature, pokok ni orang-orang yang percaya pada animisme. Ni bahasa tak payah tahu lah. Dia bagi orang mudah. Okey. So semua orang dalam ayat dia kata apa? Kullu hizbim bima ladaihim farihun, ya. Surah saya tak ingat tapi dalam juzuk 7. Ya. Dia kata apa? Setiap orang apa yang dia sembah itulah yang dia kata betul.
Ya. Setiap apa yang dia buat itulah dia kata betul. Puan masak nasi, semua masak nasi. Walaupun berbeza cara, dia kata ini cara aku. Hak ni cara hang, hak ni cara hang. Jadilah nasi? Jadi. Hak ni pun sama. Hak ni kata ni Tuhan, ni Tuhan. Jadilah semua Tuhan? Jadi. Soalnya tuan-tuan puan-puan, kebenaran harus satu. Maknanya dalam mencari ketuhanan, Tuhan tak boleh banyak. Kalau Tuhan banyak jadi apa? Katalah ada 2 orang mengajak perempuan kat sini, dalam waktu yang sama, apa jadi? Perang apa? Buka pintu keluar karut apa duduk 2 kat sini kan? Dia tak boleh. Dia dalam i'tiqad, dalam kepercayaan mesti ada satu Tuhan. Jadi kita nak letak siapa? Yalah perempuan. Kalau saya panggil orang Buddha, dia kata saya mau berhala saya. Kalau main orang Jepun, dia kata kami matahari. Kalau main orang asli, tak ada benda lain, dia bawa sedekah kat situ. Tak. Jadi semua ni harus ditelitikan, harus dibincangkan, yang mana satu harus menjadi Tuhan untuk semua orang. Okey? Maka kita letak Allah. Kenapa kita letak Allah? Sebab kita tuhankan Allah. Okey. Maka kita kena cari dalil-dalil yang menjadikan Allah ini Tuhan yang berhak disembah. Maka sebab tu kita mengaji hak ni dipanggil ilmu sifat 20. Kita ambil sifat 20 puan-puan. Pertama sifat 20 kita tentang wujud. Betul? Wujud ni maknanya apa? Ada. Allah ada tak? Ada. Matahari ada tak? Ada. Berhala ada tak? Ada. Busuk ada tak? Ada. Pokok ada tak? Ada. Maka layak tak semua jadi Tuhan? Tak wani nak kata. Layak tak? Okey. Kita kata yang layak jadi Tuhan kalau dia wujud. Betul? Maka semua ni wujud tak? Wujud. Maka semua ni layak jadi Tuhan. Layak betul? Ada tapi lagi. Okay. Maka wujud ni dibincangkan dengan detail, baru kita akan jumpa kenapa Allah. Okey. Kita kena bincang secara detail. Kalau kita kata wujud saja, semua wujud. Maka dah jadi setara. Okey, hak ni kita skip, kita simpan dalam pengajian. Kita gaji-gaji buat wujud, baru kita nampak, oh kenapa Allah ni wujud. Allah dengan wujud matahari ni tak sama. Wujud Allah ni wujud yang macam mana? Wujud Allah ni wujud yang qidam. Jangan baca qadam nah. Qidam. Qadam maknanya tapak kaki. Qidam maknanya sedia ada. Ya, bezanya qa dengan ki je. Okey? Wujud Allah ni maknanya wujud yang qidam. Apa makna qidam? Sedia ada. Apa makna sedia ada? Tidak ada permulaan. Dan tidak ada. Hak ni yang kita ngaji dulu, kecil-kecil dulu dah. Kita ngaji Tuhan qidam, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Baik, kita tengok. Allah wujud, matahari wujud, berhala wujud. Okey, wujud Allah qidam. Maknanya tak ada permulaan bagi Allah, tak ada pengakhiran. Okey, matahari ada tak permulaan dia? Ada. Siapa pernah tengok matahari dibuat? Siapa pernah tengok matahari dibuat? Okey, matahari pun qidam. Siapa pernah tengok matahari diakhirkan? Tak ada. Yalah, dia tak ada kat sini, dia ada kat belah lain. So matahari pun qidam. Maknanya dalam bab ni Allah dengan ini secara akli ya, secara akli dengar sampai habis baru keluar. Tak lagi mati keras saya kena tangkap. Dengar sampai habis. Okay. Maknanya matahari dengan Allah ada sifat yang sama yang melayakkan jadi Tuhan. Betul? Setakat ni. Okey. Kemudian berhala qidam tak? Tak. Dia mula tak ada. Berhala ada permulaan tak? Ada. Permulaannya daripada simen, batu. Kemudian dia punya mol. Apa mol bahasa kita? Acuan.
maka itu permulaan. Bila berhala ada permulaan, maknanya berhala dah tak layak jadi Tuhan. Dia tak layak. Kenapa? Bila dia ada permulaan, yang memulakan dia tu lebih layak jadi Tuhan. Yang duk ukir dia tu lebih layak jadi Tuhan. Sebab itu Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, dia tanya, dia kata apa pada ayah dia? Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara attattahizu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ibrahim kata apa? Apabila Ibrahim berkata pada bapaknya, nama bapaknya Azar. Ada ahli sejarah kata nama bapaknya Tarah, tak apalah. Ya. Kenapa kamu jadikan berhala ni sebagai Tuhan? Apa kerja bapak Nabi Ibrahim? Tukang buat berhala. Dia dah nampak bapak dia duk tekan. Dia kata, "Pak, pasal apa hang buat dia jadi Tuhan sedangkan hang lebih layak jadi Tuhan?" Maka Ibrahim kata apa? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya. Betapa dia beradabnya. Aku rasalah ayah dengan kaum ayah ni tak berapa betul lah bab Tuhan ni. Kan dia duk kata macam tu. Sebab dia nampak depan-depan ayah hak okey, ayah hak buat, kemudian pergi sembah. Maka dia nampak berhala ni ada permulaan. Kita sendiri pun nampak. Maka perempuan yang ada jiran yang bukan Islam yang menyembah berhala, boleh tak bincangkan benda ni secara ilmiah, secara ilmu? Boleh. Kita tak kata, kan? Tapi hang duk buat sendiri, hang duk picat tiap-tiap hari, kan? Lepas tahun bila dia punya misai dah perang, kan, nak beruban, hang picat lain lah. Kita duk kata, maka akal dia akan terbuka. Hidayah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan proses yang kedua, kita kata berhala tak layak jadi Tuhan. Padamlah berhala. Okey. Kemudian busut. Ada tak permulaan? Apa yang memulakan kejadian busut? Tanah dan anak-anak. Orang yang menyembah busut lebih baiklah menyembah anak-anak. Kerana anak-anak yang memulakan busut. Dah, okey. Maka busut pun ada permulaan. Busut lagi tak layak jadi Tuhan. Tinggal tiga, Allah, matahari, pokok. Pokok layak jadi Tuhan? Kenapa tak layak? Yalah, itu pokok durian, perempuan. Hak pokok yang 1000 tahun punya tu kita tak nampak pun siapa tanam dia. Tak apa, kita bagi can pokok hak tua-tua. Ya, okey, kita bagi can. Pokok pun tiada permulaan. Ini yang kita nampak, ya. Okey, so kita ada 3 lah. 1, 3 Tuhan ni. Dengar elok nak. 2, 3. Kita ada 3 Tuhan berdasarkan sifat ni. Layak lagi ni. Kita pi wujud yang apa setelah kita wujud yang baqa. Baqa ni mana apa? Kekal. Allah kekal tak? Kekal. Mana perempuan tahu? Kalau dia tak kekal, dia tak boleh jadi Tuhan lah. Kalau dia tak kekal, dia tak jadi Tuhan. Yang nak jadi Tuhan mesti kekal. Siapa yang kekal, dia layak jadi Tuhan. Hakikatnya tak ada seorang pun kekal. Perempuan dulu gigi penuh hak. Nani? Tak boleh jadi Tuhan. Kalau gigi hilang satu, sadar belagak nak jadi Tuhan. Tak tak? Okey. Baik. Okey, so kita tengok matahari kekal tak? Siapa pernah tengok matahari binasa? Siapa pernah tengok matahari binasa? Tak pernah betul. Dia ada macam tu. Jadi Allah kekal, matahari pun kekal. Maknanya Allah dengan matahari dari segi hak ni layak lagi jadi Tuhan. Pokok berhala dah memang habis dah. Out. Busuk out. Pokok kekal dah pokok. Pokok tak kekal, dia rebut mati. Okey. Dia tak kekal ni maksudnya apa, perempuan? Maksud tak kekal ni nampak saya tulis macam ni lagi pening nak tadi macam ni. Berubah. Sifat berubah. Pokok dia berubah. Kan? Dia berubah dari kecil jadi besar, kemudian daun dia luruh, masuk balik daun yang lain. Kan? Jadi oleh kerana pokok tidak kekal, walaupun dia tak reput, tak runtuh, tapi dia mengalami proses-proses perubahan,
maka dia dah tak layak jadi Tuhan. Tinggal dua je. Okey. Maknanya tinggal matahari dengan Allah je jadi Tuhan. Maknanya orang Jepun ni cerdik juga, betul? Baik satu peringan, minta maaf lah. Ini secara ilmiah. Yang pilih berhala ni memang jauh sangat dah cerdiknya. Kan? Yang busuk lagi lah kan? Okey. So tinggal dua. Kita pilih sifat yang lain. Qiyamuhu binafsihi. Okay. Dia bangun dengan sendiri, dia terbentuk dengan sendiri, tak ada yang menjadikan dia Allahus Samad. Kan? Allah tidak bergantung pada matahari, bergantung pada apa untuk wujud? Mana tuan-tuan tahu? Sebab itu saintis kata matahari ni terbentuk daripada apa? Gas. Apa nama dia? Tak ada cikgu sains tak? Pencen dah. Dia sejenis gas. Ada cikgu mana? Tak ada cikgu sains. Dia sejenis gas helium yang sangat panas. Dia berkumpul, akhirnya dia membentuk matahari. Maka dia tidak qiyamuhu binafsihi. Dan matahari duduk tak mana? Atas. Duduk tang atas. Pernah tak dia duduk tang bawah? Tak pernah. Maknanya kalau dia nak ada, dia mesti ada di timur dan dia mesti ada di barat. Dia tak boleh berubah. Dia mesti keluar ikut timur, dia kena turun ikut barat. Pernah tak dia keluar ikut utara, dia turun pergi selatan? Tak pernah. Plazatul, dah. Dah. Kerana dia tak boleh mengubah dia punya sifat dan kejadian. Bila dia nak keluar, dia kena belah sana. Nak turun, kena belah sini. Maknanya dia ni telah dikuasai oleh satu kuasa yang lain. Maka oleh kerana dia tidak qiyamuhu binafsihi, matahari pun tidak layak. Tak layak juga. Maka secara titik pertemuannya perempuan tinggal satu je. Allah duduklah dia di sini sebagai Tuhan yang layak disembah. Maka sebab tu kita sebut perkataan ni. La ilaha illallah. Maknanya apa? Bukan tiada Tuhan dah. Tiada Tuhan ni, tiada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang layak disembah, melainkan sifat Tuhan yang ada pada Allah. Jadi bila kita melafazkan kalimah syahadah, kita rasa lafaz kita dengan penuh ilmu. Ya, maka kemantapan iman itu berlaku kerana apa? Kita boleh faham dah ya, secara aklinya kenapa Allah menjadi Tuhan yang berhak disembah. So kita ada jawapan ya. Melainkan sebelum ni kita pun tak tahu kan. Kita diberitahu di bulan akhir. Maka hari ni kita cuba menafsirkan, kita apa bahasa kita? Elaborate-kan kan. Kita cuba untuk menguraikan secara ilmu kenapa sepatutnya Allah ni menjadi Tuhan yang berhak disembah. Hak ni secara akli, secara akal. Maka ke depan ni 2 tahun akan datang ada orang menyembah lain daripada Allah. Kita tak tahu namanya apa. Katalah namanya, saya pun tak tahu. Katalah nama dia apa-apa pun, kita bandingkan dia. Layak tak jadi Tuhan? Macam mana nak tahu dia layak? Kita pergi kepada sifat-sifat yang melayakkan ketuhanan tu tadi. Okey. Ada soalan sampai kat situ? Ni balik ke sekolah ni noh. Nak kata apa kan? Lama dah tinggal sekolah. Okey, jadi secara ilmunya kita membincangkan ya, akidah tu berlaku macam itu. Maknanya apa? Kita membahaskan beberapa aqaid agama yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Maka inilah dalil yang kita bina. Dalil ini dipanggil dalil akli. Ya, yang kita selalu baca dalam Quran itu dipanggil dalil naqli. Ya, kita boleh ambil daripada Quran, kita boleh ambil daripada hadis dan kita boleh fahamkannya secara akliyah. Ya, maka puan-puan tuan-tuan yang dirahmati, ini jawapan pada soalan yang kedua tu tadi. Apa dia pengertiannya? Maka inilah pengertian ilmu akidah ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Apakah hantaran ilmu ini? Apakah hantaran ilmu tauhid? Hantaran ni saya dah kata tadi, dia punya apa? Isi kandungan. Hantarannya ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak mengaji tentang zat Allah.
dan zat segala rasul alaihi mussalatu wassalam, ya, iaitu daripada barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hak segala rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam. Ya, maknanya antaranya kandungan ilmu akidah kita nak bicarakan benda ni je, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati. Kenapa kita kena bicarakan Allah dan Rasul? Kerana puan-puan, tuan-tuan, kita tak boleh hidup tanpa Allah, dan perjalanan hidup kita tak akan betul tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan mampu menjalani satu kehidupan daripada awal hidup sampai akhir